Bertemu kembali dalam rentasan berita bersama saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama edisi 1246 malam ini. Jangan biarkan negara Malaysia dikuasai pejuang Katak. Malaysia menjadi negara Melayu Islam, siapa yang mencabarnya? Nampaknya pengundi tumpat dipujuk dengan 20 ekor lembu. PAS tidak akan pernah terpisah dengan fitnah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan dengan keras tuduhan bahawa beliau akan bekerjasama dengan pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi membentuk kerajaan baharu selepas pilihan raya umum ke-15. Menurut beliau, pendiriannya sama dengan Setiausaha Agong DAP Anthony Locke dan Presiden Amanah Muhammad Sabu. Kita akan bekerja bertukus lumus supaya kita dapat majoriti sekurang-kurangnya 112 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-15, katanya ketika berucap pada siri jelajah Mega Harapan 2022 Negeri Pulau Pinang. Terdahulu media melaporkan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, wujud satu muslihat antara UMNO BN dan Pakatan Harapan dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15. Kononnya penggabungan antara UMNO BN dan PH adalah untuk membentuk kerajaan persekutuan selepas pilihan raya umum ke-15 dan menyelamatkan pemimpin UMNO yang menghadapi pendakwaan di mahkamah. Anwar mengimbas kembali pengalamannya yang dikatakan mendapat sokongan besar untuk beliau menjadi Perdana Menteri. Kata Anwar, ketika itu 15 ahli Parlimen UMNO termasuk Datuk Seri Najib Razak dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi menandatangani akun bersumpah SD menyokongnya menjadi Perdana Menteri yang dihantar terus kepada Yang di-Pertuan Agong. Namun jumlahnya berkurangan kepada 13 sahaja apabila Pakatan Harapan menolak Najib Razak dan Ahmad Zahid Hamidi untuk turut berada dalam senarai itu. Apa sebab tak jadi? Patut pukul 10 pagi esok tu saya akan sumpah. Tak jadi sebab Najib kata malam tu saya kena bagi pengakuan dia jangan dimasukkan ke penjara. Saudara Matan Poh dan Pulau Pinang tahu Anwar Ibrahim. Saya tak sedia tolak ansong itu walaupun saya tak jadi Perdana Menteri. Sebab apa? Kita lawan untuk apa? Untuk maruah. Maruah, integriti. Kebebasan badan kehakiman, rule of law. Kalau kita sign surat bagi ke Najib, itu law of the jungle. Hukum rimba. Jelasnya, beliau dengan sini menyindir pihak yang bercakap tentang Islam tetapi sering menabur fitnah. Apa Ustaz Hadi kata? Percayalah PH ini dan UMNO berpakat. Pakat apa? Kalau Ustaz cakap soal agama, soal Islam dan akhlak, mana buktinya? Tak habis-habis fitnah, bidasnya. Tegas Anwar, Kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional tidak mementingkan kebajikan rakyat. Buktinya walaupun ada 70 menteri dan duta khas selama hampir 3 tahun menjadi kerajaan, harga telur ayam pun mereka tidak dapat selesaikan. Menurut beliau, Perikatan Nasional yang di dalamnya ada Bersatu dan PAS berhak untuk bertanding dalam demokrasi. Tetapi mereka tidak ada hak menghina orang lain kerana perbezaan warna kulit dan agamanya. Contohnya, menghina sebagai komunis. Kamu yang menghina itu lebih hina di sisi agama sendiri, tegasnya. Beliau membangkitkan masa UMNO yang berslogan Hidup Melayu. Cabutan undi nombor ekor 22 kali. Masa Pakatan Harapan diturunkan kepada 8 kali. Pasal apa judi sekarang masa PAS 22 kali? RUU 355 mana pergi soalnya? Kata Anwar, dalam 22 bulan Pakatan Harapan diserang habis-habisan. Tetapi apabila berkuasa, mereka yakni PAS tidak pula membahaskan mengenai RUU 355. Beliau turut menyelar sikap pemimpin yang melompat apabila tidak tercalon. Contohnya, PAS mengambil pemimpin UMNO Datuk Seri Syahidan Kasim bertanding di Arau. Sementara itu, bekas Setiausaha Majlis Syura Ulama PAS Datuk Dr. Khairuddin Aman Razali pula dikutip oleh UMNO untuk bertanding di Kuala Nerus. Prinsip apa yang dia pegang?
bidasnya. Anwar juga menyindir pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadi Mak Yassin yang kononnya menentang kleptokrasi tetapi bekerjasama dengan UMNO. Hang kutip pengkhianat-pengkhianat termasuk dari Seberang Jaya yang lari ke Shah Alam. Perikatan Nasional bukan setakat kata tapi kata bangsat. Tempelaknya. Amarah beliau itu dipercayai ditujukan kepada Dr. Afif Bahardin yang pernah menyandang jawatan sebagai Timbalan Ketua AMK Keadilan dan kini bertanding di Parlimen Shah Alam atas tiket Perikatan Nasional. Kata Presiden Keadilan itu, rakyat bersusah payah menyokong pemimpin kerana mengharapkan nasib mereka akan diperjuangkan. Tetapi sebaliknya pemimpin yang disokong mengkhianati mereka. Justru Anwar menyeru agar rakyat membuat perubahan pada 19 November ini. Kata bulan, kata keris maupun kata bangsat yang tiada prinsip. Jangan sampai mereka menduduki kerusi di Parlimen. Barulah negara menjadi stabil politiknya, maju ekonominya dan disegani oleh masyarakat antarabangsa serta dihormati negara-negara lain di dunia. Calon Pakatan Harapan Air Hitam Sheikh Omar Ali menzahirkan kekecewaannya berhubung sikap Komunis penyokong-penyokong calon MCA Datuk Seri Wee Ka Siong. Maaf cakap, saya betul-betul kecewa dengan pendekatan perkauman yang mengelirukan oleh penyokong-penyokong Barisan Nasional di Air Hitam. Mereka mencerit depan muka saya, Sheikh Omar kau anjing Cina. Saya tegur perlahan-lahan, jangan main perkauman bang. Awak kata saya anjing Cina tapi awak sedar tak? Atas baju awak tu tulisan nama siapa? Katanya dalam hantaran di Facebooknya. Peristiwa tersebut berlaku ketika penamaan calon yang menyaksikan naib pengerusi DAP Johor mewakili Pakatan Harapan Sheikh Omar menentang Presiden MCA Wee Ka Siong. Agak-agaknya kalau saya kata awak ialah Melayu UMNO jadi anjing Cina MCA di Air Hitam ni, awak suka tak? Awak boleh terima? Sindirnya merujuk kepada nama Wee Ka Siong yang tertera pada baju penyokong UMNO BN itu. Menurut beliau, orang Cina sendiri menolak MCA tetapi Wee Ka Siong diselamatkan oleh orang Melayu. Saya pergi merata-rata tempat, saya pergi fundraising dinner dan ceramah yang dihadiri oleh ramai kaum Tionghoa. Sebahagian besar daripada mereka semuanya ucapkan tahniah kepada saya dan berharap dapat tewaskan Wee Ka Siong di Air Hitam. Orang Cina ramai dah tolak tapi mereka cakap pengundi Melayu yang pergi selamatkan Presiden MCA itu. Lepas itu, awak cakap saya pula yang menjadi anjing Cina, bidasnya. Cik Omar menempelak pihak yang sering menggunakan perkauman sempit sebagai senjata untuk kepentingan politik. Perbezaan warna kulit kita sebenarnya adalah kekuatan kita. Dalam Pakatan Harapan, kita hormat semua bangsa. Kita tak mahu main sentimen perkauman sempit. Kita lawan rasuah, bukan lawan mana-mana bangsa atau agama, ujar pemimpin Melayu DAP Johor itu. Beliau menegaskan pendirian Pakatan Harapan yang seiring dengan apa yang termaktub dalam Perlembagaan Malaysia. Dalam Pakatan Harapan, tiada sesiapa anjing sesiapa. Tiada sesiapa jadi kuda tunggangan sesiapa. Kita hormati satu sama lain, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bukankah Perlembagaan Malaysia sendiri pun dah letak elok kedudukan kita? Semua ini sebagai bangsa Malaysia. Kenapa harus beza-beza tempelaknya? Ingat lagi tak? Baru 2 minggu selepas langkah syaratan pada hujung Februari 2020, Wee Ka Siong berkata, saya tidak mahu dengar selepas ini orang kata ini Kerajaan Melayu Islam. Kononnya UMNO, sebuah parti yang hampir 100% dianggotai oleh Melayu Islam, telah meminda perlembagaannya bagi Fasal 3 Asas dan Tujuan yang kini menyatakan bahawa UMNO adalah sebuah parti politik yang berjuang mendukung cita-cita agama Islam, kebangsaan Melayu, Bumi Putera, anak negeri Sabah dan orang asli, serta perpaduan Malaysia demi kemakmuran dan kestabilan negara. Sebelum ini, Fasa 3 Perlembagaan UMNO berkenaan asas dan tujuan menyatakan UMNO adalah sebuah parti politik yang berjuang mendukung cita-cita kebangsaan Melayu demi mengekalkan maruah dan martabat bangsa, agama dan negara. Di mana UMNO ketika Ka Siong menghina Melayu dan Islam? Krik. Sebab masing-masing sudah mendapat ghanimah jawatan menteri, Timbalan Menteri dan kedudukan dalam syarikat berkaitan kerajaan GLC. Paling memalukan ialah hakikat dari mana asal ghanimah itu. Tapi kenapa pemimpin PAS menjadi pekak dan terbisu melihat keceluparan MCA? Sekarang kita tahu puncanya. PAS kini berpeluk dengan gerakan yang memfailkan permohonan di mahkamah untuk membatalkan enakmen hudud Kelantan. Namun pada 20 Oktober 2015, Mahkamah Persekutuan telah menolak permohonan gerakan tersebut. Demikian tegarnya komitmen gerakan untuk mencabar Undang-Undang Islam Hudud sehingga memfailkan permohonan ke Mahkamah paling tinggi negara. Perhimpunan di Padang Merbuk 19 Februari 2017 kian dilupakan oleh pimpinan UMNO dan PAS. Justru, siapa sebenarnya yang mencabar Melayu Islam? Kita boleh jadi rakyat yang bijak dan tidak terus diperbodohkan oleh pemimpin sebegini.
Timbalan Pesuruhjaya PAS Kelantan Datuk Muhammad Amar Abdullah berkata, PAS Kelantan berjanji akan menyembelih 20 ekor lembu sekiranya Parlimen Tumpat dimenangi parti itu dengan mendapat majoriti 20,000 pada pilihan raya umum ke-15 nanti. Kita akan sembelih 20 ekor lembu jika kita menang Parlimen Tumpat dengan majoriti 20,000 undi. Lembu itu mungkin lembu kecil lah. Untuk menang dengan majoriti 20,000 adalah tidak mustahil dan kita akan berusaha untuk mempertahankan kemenangan di Parlimen berkenaan. Katanya lapor Harian Metro, PAS mencalonkan Esko Kebajikan Pembangunan Keluarga dan Wanita Kelantan, Datuk Mumtaz Maknawi bagi kerusi Parlimen Tumpat mewakili Perikatan Nasional. Penyandangnya Datuk Cik Abdullah Maknawi pula bertanding di kawasan Parlimen tersebut sebagai calon UMNO setelah digugurkan PAS. Pada pilihan raya umum ke-14, Cik Abdullah menang selesa dengan majoriti 17,500 di Parlimen Tumpat menewaskan calon dari Barisan Nasional dan Keadilan. Kali ini tidak mustahil PAS menang majoriti 20,000 dalam Perikatan Nasional. Bagaimanapun Muhammad Amar berkata rakyat mengundi PAS bukan kerana calon, sebaliknya atas perjuangan parti itu. Yang nak pergi, pergilah dan yang sudah pergi jangan mengaku mereka adalah orang PAS. Ini kerana mereka yang bertanding atas tiket parti lain secara automatik keahliannya dipecat. Perkara itu jelas dan terkandung dalam perlembagaan. Katanya seperti dipetik, pangkat Cik Abdullah agak besar dalam PAS Kelantan. Beliau merupakan setiausaha PAS Kelantan sebelum dipecat secara automatik kerana bertanding atas tiket parti itu. Tidak pasti sama ada 20 ekor lembu itu untuk semua penduduk Parlimen Tumpat, pengundi PAS sahaja atau seluruh rakyat Kelantan. Takkan begitu murah harga undi rakyat Kelantan. Pengundi dapat berkongsi 20 ekor lembu dan kekalkan air tebing yang mengalir secara automatik di dapur dan di bilik air. Cik Abdullah yang melompat ke UMNO nak tawarkan apa pula jika menang pilihan raya umum ini. Sebenarnya kemenangan Cik Abdullah maupun Mumtaz tidak bermakna apa-apa kepada rakyat Malaysia termasuk rakyat di Kelantan. Ini kerana jika PAS menang di Tumpat pun Perdana Menteri bukan daripada parti itu. Calon Perdana Menteri Perikatan Nasional ialah Tan Sri Mahathir Mak Yassin yang sudah dibuktikan gagal dalam tempoh pentadbiran 17 bulan 2 minggu. Jika Cik Abdullah pula yang menang, situasi lagi teruk kerana beliau merupakan pengkhianat partinya sendiri. Jika kemenangannya menyumbang kepada majoriti UMNO BN di Parlimen, maka kita akan diperintah oleh kerajaan yang lemah di bawah Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang dikuasai oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Pakatan Harapan menurunkan otai politik Wan Muhammad Johari Wan Omar yang nama mesranya sebagai Pak Wan. Beliau dikenali sebagai seorang yang sangat cakna dan peduli rakyat dan sudah menabur bakti kepada rakyat sejak almarhum Datuk Fadil Noor sebagai Ketua Pembangkang di Dewan Rakyat. Jika beliau menang, penduduk Tumpat mungkin tak dapat makan sekeping daging lembu tajaan Muhammad Amar. Namun jika kemenangan menyumbang kepada Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum kali ini dan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri, negeri Kelantan akan dibawa keluar dari label negeri termiskin. Oleh itu, rakyat Kelantan janganlah terus-menerus dikencing dengan janji-janji seperti kenduri 20 ekor lembu. Lihat saja kestabilan politik dan kemajuan ekonomi menerusi Pakatan Harapan yang berjaya mentadbir Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan dengan cemerlang. Kelantan, kita boleh. Pengerusi Amanah Negeri Perak, Datuk Asmuni Awi melahirkan kekesalan terhadap ucapan Pesuruhjaya PAS Haji Ramzan Zakaria yang tular dan berbau fitnah. Dalam ucapan tersebut, Razman berkata Pakatan Harapan dipimpin oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dan di belakang beliau DAP. Pakatan Harapan ini, ketua dia Anwar Ibrahim. Yang duduk belakang dia DAP. Kalau pangkah Pakatan Harapan, tuan-tuan pangkah Pakatan Harapan, orang-orang Melayu yang ada menyokong Pakatan Harapan, berarti dia menjadi tangan-tangan yang nak menyerahkan negeri kita ini dan negara kita kepada DAP yang akan diketuai oleh Anwar Ibrahim dan Lim Kit Siang. Kalau Anwar Ibrahim, kita tahu dia nak bawa agenda LGBT ke dalam negara kita ni. Lelaki boleh kahwin lelaki, perempuan boleh kahwin perempuan. Dan juga mendakwa Abu Chin Peng dibawa kembali ke negara ini oleh DAP. Dalam hubungan ini, Asmuni menggesa supaya Razman disiasat. Pihak kami meminta Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR dan Pasukan Polis Diraja Malaysia PDRM menyiasat dan meneliti ucapan Haji Razman tersebut yang mencemar perjalanan pilihan raya umum ke-15 kali ini, kata Asmuni. Beliau mengingatkan bahawa Islam melarang sekeras-kerasnya perbuatan memfitnah. Sewajarnya kempen berbau fitnah ini dihentikan dan agama Islam cukup melarang umatnya membuat fitnah kerana kesan kepada masyarakat cukup besar dan tindakan ini amat dikesali sama sekali, ujarnya. Asmuni berkata sepatutnya Razman
Razman fokus mengenai isu-isu rakyat seperti isu ekonomi, harga barang, kemiskinan dan sebagainya dalam kempen-kempen beliau terhadap para pengundi dan bukannya memfitnah dan mengadu domba. Justru saya mengajak seluruh rakyat menolak calon-calon yang mengamalkan politik fitnah dan kebencian kerana ianya tidak membawa apa-apa manfaat dan kebaikan pun kepada rakyat dan negara, tegas beliau. Untuk rekod, kerajaan telah memutuskan untuk tidak mendakwa individu berkaitan kes membawa pulang abu bekas pimpinan Parti Komunis Malaya PKM Chimpeng ke Malaysia yang ditabur ke laut dan gunung di Perak. Pada 9 November 2020, Menteri Dalam Negeri ketika itu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kes tersebut diklasifikasikan sebagai tidak ada tindakan selanjutnya atau NFA kerana kekurangan keterangan. Menurut beliau, terdapat 11 report polis dibuat berkaitan isu tersebut. Pihak polis telah melakukan siasatan di bawah Seksyen 504 Kanun Keseksaan, iaitu dengan sengaja mengaibkan dengan niat hendak membangkitkan pecah keamanan. Seksyen 505-C Kanun Keseksaan, iaitu kenyataan-kenyataan yang mendatangkan khianatan awam, dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1968, iaitu kesalahan penggunaan tidak wajar, kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Kertas siasatan telah dirujuk ke Pejabat Program Negara pada 4 Jun 2020 dan keputusannya ialah NFA kerana keterangan elemen yang tidak mencukupi, jelas Hamzah. Lapor Malaysia Kini. Razman seolah-olah tidak serik dengan agenda fitnahnya, sedangkan isu Abu Chimpeng telah dijawab oleh Hamzah yang juga Setiausaha Agung Bersatu, Sekutu PAS dalam Perikatan Nasional. Fitnah terhadap Pakatan Harapan dan Anwar Ibrahim adalah satu cubaan untuk menipu rakyat. Justru Jom Channel ingin mengingatkan kepada pemimpin yang sanggup menipu demi kuasa sebuah hadis yang mengandungi amaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, dari Ma'qil bin Yasar Al-Muzani, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa diberi beban oleh Allah untuk memimpin rakyatnya lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, nescaya Allah mengharamkan syurga ke atasnya. Hadis riwayat Muslim. Demikian dahsyatnya hukuman Allah Subhanahu Wa Taala kepada pemimpin yang menipu rakyat. Apa sangatlah dengan arahan Mahkamah Tinggi yang memerintahkan Razman membayar ganti rugi sebanyak RM250,000 kepada Lim Guan Eng kerana memfitnah bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu, berbanding dengan hukuman kerana melanggar perintah Allah. Juga apa sangatlah bayaran ganti rugi sebanyak RM200,000 kepada Datuk Seri Muhammad Nizar Jamaluddin kerana memfitnah bekas Menteri Besar Perak itu, berbanding dengan hukuman diharamkan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan Allah nanti, pemfitnah tidak boleh lagi membayar ganti rugi dengan wang ringgit. Jom Channel mohon para pemfitnah bertaubat. Rakyat yang benci fitnah sekadar mengingatkan dan sentiasa memerhati anda. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawazi Yusof. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.